Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam YouTube Saka Saham. Hari ini kita nak bercerita berkenaan dengan luar sikit dari bidang technical analyst, tapi sebenarnya dia masih dalam lingkungan pelaburan saham lah. Abang ada dapat satu permintaan sebenarnya untuk bercerita berkenaan seni dalam saham ni. Okey, saham ni yang buat orang dia minat, orang untuk atau trader ataupun investor minat dengan saham ni adalah disebabkan duit je sebenarnya. Tak ada sebab lain daripada duit. Kita minat nak beli saham, kita nak minat dalam trade dengan saham, sebenarnya sebab duit. Kita cuba untuk menggandakan duit yang kita ada dengan menggunakan saham sebagai kita punya sebab lah kan. So kalau saham ni bukan berkenaan dengan duit, contoh you beli saham, you dapat kayu, you rasa you minat ke nak beli saham? Tak ada orang nak beli saham ni. Beli saham dapat kulit kerang, siapa nak beli saham kan? Tapi saham ni yang orang minat adalah duit. Sebab itu adalah manusia kan. Manusia memang kalau bab duit ni apa benda pun dia boleh jadi. So sebab utama kita trade ataupun kita melabur dalam saham ni adalah disebabkan oleh duit. Seni dalam saham, topik ni yang diminta untuk abang ulaskan. Sebenarnya kalau kita bercerita mengenai seni dalam saham, dia amat subjektif sebenarnya. Seni dalam saham terutama adalah seni buat duit lah. Sebab saham berkenaan dengan duit. Jadi untuk seni dalam saham ni, bagaimana seni untuk buat duit dalam pelaburan saham untuk menjana pendapatan. Seni kita buat duit, itu kita panggil seni dalam saham lah. Kita kena ingat dalam saham ni tiada kepastian tau. Tapi dalam saham, bila kita bercerita mengenai seni dalam saham, kita perlukan seni kreatif dan kritikal. You punya critical thinking you kena ada lah dalam untuk kita membuat pelaburan ataupun trade-trade kita ni. Kalau kita terlalu ikut buku, trader, saya tengok trader investor kadang-kadang dia belajar ikut buku, ikut YouTube, ikut apa benda kan. Dia terlalu ikut apa yang buku kata A, so decision dia A, dia punya action pun jadi A. Kalau you terlalu ikut buku dalam trade you, memang you akan jadi lauk dengan orang lain. Sebab dalam buku kata okey, you kena beli 3 candle kena macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, you buy. Semua orang satu dunia pun tahu benda tu. Buku yang sama you baca, you ingat you seorang je baca buku tu, orang lain pun baca buku tu. Memang perlu kita kena ada ilmu dengan membaca buku. Tapi you kena localize kan lah. Maknanya buku tu bukan you ikut straightforward buku lah bang. You straightforward ikut buku, senang orang, ini teknik ni semua orang tahu kan. Senang orang makan you dekat dalam trade, senang orang makan you dalam saham, sebab you ikut buku. Ni rasa macam lurus bendul lah, senang cerita lurus bendul. Bang, kita trade saham ni bukan kita punya kita kena pandai pusing sikit. Itu yang pentingnya bila trade saham. Kalau you lurus bendul bila trade saham, memang senang kena ketuk lah. Itu kena ingat Kita bila seni dalam buat duit ni, kita kena pandai menggayakan kita punya ilmu sebenarnya. Pertama, untuk seni dalam saham, seni buat duit, you kena ada seni nujum pak belalang. Okey. Kita kena jadi nujum pak belalang. Kita kena jadi Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Tapi Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ni, nujum pak belalang kita ni, dia bersandarkan nasib. Nasib dia baik, apa yang dia teka tu betul. Tapi kita kena ada lah nujum pak belalang kita. Kita kena pandai melihat masa depan. Melihat masa depan, kebarangkalian yang kemungkinan besar akan terjadi. Kita bukan jadi ahli nujum sampai kita jadi syirik lah, bukan. Itu bukan masuk abang sebenarnya. Tapi kita kena pandai membuat kebarangkalian. Sebab saham ni adalah probability game tau, kebarangkalian. Jadi you kena pandai menilai apa yang berlaku sekarang untuk masa depan. Apa yang berlaku dengan coronavirus, apa berlaku yang sekarang ni Dow Jones dah drop banyak, almost 3,000 point. Hari ni tak silap abang, Arab Saudi bursa
pun drop gila-gila. So benda-benda yang berlaku ni, apa kebarangkalian kemungkinan besar yang akan berlaku kepada Musa? Seni ni you kena pandai. Seni nujum pak belalang dengan berilmu. Bukan kopi belalang, tapi seni nujum pak belalang. You kena pandai menujum, tapi dengan ilmu nujum you. Okey, memang kita tahu rezeki itu adalah milik Allah. Tapi kalau kita sekadar menanti rezeki, kita tak nak berusaha, kita tak nak berfikir, langsung malas nak buat pemikiran kreatif you malas nak buat critical thinking, you malas nak mengkaji kebarangkalian yang kemungkinan besar akan berlaku disebabkan oleh faktor-faktor yang tadi tu, you dah beli dan tunggu. Yalah, rezeki Allah bagi, kita beli, kita tunggu, kita tawakal je lah. Itu masalah bang, sampai bila you nak maju kalau macam ni. So you kena ada seni nujum pak belalang. Kedua, kita kena ada seni serang hendap. Ini pun best juga ni, seni serang hendap ni. Kenapa? Sebab bang, kita ni bukan, you punya modal, abang tak tahu lah kalau modal you all lah, tapi mostly kita ni trader ataupun investor ni, kita kecil-kecilan bang. You bukan institutional, you bukan foreign fund manager ataupun you fund manager. Kita ni lebih pada fund fair manager. Modal kita tak besar mana pun. Jadi bila modal tak besar mana, kita punya teknik, kita kena serandap. Serandap ni maksudnya, you kena tahu bila masa sesuai you nak buy, bila masa sesuai you nak jual. Bukan you kena beli hari-hari, you kena beli. Umpama orang cakap duit bapak kirim dari Hong Kong tak habis-habis, kena buy every day you nak buy. Hong Kong datang duit Hong Kong, macam awal Piramli kata, bapak kirim duit dari Hong Kong, duit daripada Hong Kong tu tak habis-habis datang untuk you beli saham. Kalau macam tu lain cerita lah. Tapi kita disebabkan modal kita ni tak besar mana pun compare dengan orang lain, jadi kita kena faham lah, kita kena beli mengikut situasi market. Waktu bila kita nak beli, bila kita nak menjual, seni serang hendam ni dalam market you kena ada. Kan, kalau you pergi terjar je market, kan, you sentiasa nak buy. Kalau you institutional itu lain cerita lah. Itu mungkin you boleh buat lah kan. So masuk bila perlu sahaja. Buy and sell bukan sentiasa nak kena buat hari-hari. Kalau trader pun, trader ni dia bersifat buy and sell, dia lebih laju ataupun lebih kerap dengan investor. Namun as a trader pun dia kena faham waktu bila dia kena buy and sell dia. Market tak lagi 100 tahun, 200 tahun, 30 tahun pun macam tu juga market. Yang tak akan ada nanti kita yang tak ada dalam market. So market tetap akan ada di situ. Cuma kita kena faham waktu bila kita kena involve dalam market. Sebagai modal yang kecil ini, serangan hendap kita kena belajar. Kita gerila. Okey, ketiga pula tadi yang kita kata seni buat duit tadi. Seni buat duit, you kena ada rational. Rational you dalam membuat pelaburan, rational you dalam membuat penilaian stok ataupun penilaian pasar market. You jangan shock sendiri. You kena ingat, kita kena ingat saham bukan apa yang kita nak. Kan, you nak saham macam ni. You siapa you nak saham macam ni, you nak beli counter, dan you sentiasa nak beli counter tu mesti naik. Saham bukan macam tu. You kena rational dengan apa yang terjadi dalam saham, apa yang tengah terjadi dalam pasaran. Benda ni kena rational. Seni buat duit ni dia luas lah sebenarnya, very subjektif kan. Macam-macam, bila orang nak buat duit ni dia macam-macam cara, macam-macam benda dia pandai nak buat duit. Tapi kena rational. Kita kena rational dalam kita punya judgement, kita punya study. Kalau you study chart, you study FA, whatever jenis kind of study yang you buat untuk you beli saham, rational kena ada. You jangan ingat saham ni apa yang you nak. Kita kena follow apa yang sebenarnya berlaku dalam saham. Kalau you rasa saham ni apa yang you nak, buat saham sendirilah bang, buat bursa sendiri. Lepas tu panggil abang jadi dia punya chairman. Very good. Okey, seterusnya kita kena ada seni sentuhan jiwa. Okey. Seni sentuhan jiwa ni apa? Bila kita as a chartist, ini abang lebih kepada cakap kepada chartist. You as a chartist, bila you melukis chart, jangan matikan chart you. Jangan tepukan chart you.
cat tu kena hidup. Macam mana kita nak hidupkan cat? Kita bercakap dengan cat, kan? Kita sentiasa membuat andaian terhadap cat-cat yang kita buat tadi itu. Kita bercakap dengan cat. Okey, cat ni kalau dia jadi macam ni, apa dia akan jadi? Kalau dia macam ni, apa sebaliknya dia akan jadi? Kalau you sekadar buat cat dan you tengok you lukis cat apa benda semua, dan you tengok je, you tak faham apa benda yang you lukis. Ini catis apa benda ni bang? Kan? As a catis, you kena ada jiwa bila melukis cat you. Bila melukis cat, kita kena hidupkan cat kita. Kita kena bercakap dengan cat kita. So bila kita sentiasa bercakap dengan cat kita, kita melatih fikiran kita untuk mengandaikan apa kemungkinan-kemungkinan yang berlaku daripada cat yang kita telah lukis tadi. Sebab cat ni adalah tadi yang benda yang telah berlaku tau. Telah berlaku dengan kita membuat andaian kemungkinan kebarangkalian apa yang akan berlaku daripada apa benda yang telah berlaku tadi. So you kena hidupkan cat you. Cat jangan tepu. Bila lukis cat, so you pandang, apa benda ni? Dah lukis cat tak tahu apa benda aku nak buat ni kan. So you bercakap dengan cat. Okey, kalau hari ni dia macam ni. Okey, aku punya direction macam ni. Index dia macam ni. Aku punya indikator macam mana macam ni. Okey, kemungkinan besar dia akan jadi macam ni. Cat hidup waktu trade. So bila waktu trade, bila dia berjalan, you dah ada. Sebab tadi you dah bercakap dengan cat, you dah hidupkan you punya cat. So anything happen besok, bila cat live, bila bursa dibuka, cat tu baru bergerak, dan you dah tahu kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku jika dia macam ni. Tapi yang penting, benda ni abang kena ingatkan selalu. Sebab benda ni kadang-kadang kita tak perasan. Kan, kita tak perasan. Jangan syirik dengan cat. You syirikkan, you jadi syirik bila you ada cat. You rasa you punya cat, you dah buat cat, sentiasa buat cat ni dan sentiasa tepat. Dan you rasa cat ni lah penyebab memberi rezeki you. Ini you dah syirik bro. Beri rezeki adalah Allah, bukan cat, bukan busa bagi kita rezeki. Yang bagi rezeki kita adalah Allah. Dengan ilmu kita berusaha, dengan izinnya dia memberi kita rezeki. Bukan pasal cat. You terror mana, you pandai mana, you master mana, you maha guru apa pun dengan cat, kalau tidak dengan izin Allah, takkan jadi direction you. So kena ingat, usaha kita dengan membuat cat, dengan melukis cat, tapi segala usaha tadi akan terjadi seperti mana yang kita nak, hanya dengan izin Allah. Jangan jadi syirik benda ni. Okey, kelima tadi, bila kita dah pertama tadi, seni kita buat duit, kita kena ada critical thinking, kita jadi nuju pak belalang, kita kena buat serang hendap, kita kena tahu seni buat duit, kita kena rational, kita kena faham dengan saham bukan apa yang kita nak, kita jangan shock sendiri. Dan kelima tadi, kita kena ada seni menghormati duit. Kan? Setengah orang bila beli saham, kan, you dah dapat untung, dapat RM1, dapat RM2 untung, mengeluh. Dia mengeluh, alamak sikitnya aku ni untung RM1 je. Kan, RM2 je untung aku ni. Mengeluh dengan rezeki yang Allah bagi. Bang, you ingat you dah dapat RM1, RM2 tu pun senang ke? Bila kita dah dapat RM1, RM2 tu pun, syukur Alhamdulillah, tu rezeki yang Allah bagi. Kan, kita janganlah pula nak mengeluh dengan rezeki yang dia bagi. Kau boleh buat sendiri ke benda-benda macam ni? Tak boleh kan, kalau Allah tak izinkan, RM1, RM10 pun kita tak akan dapat. Jadi kita jangan, kalau yang dah untung besar tu pula, dia jadi takabur kan, dia jadi action. Wah, aku setiap kali beli saham untung RM10,000 dah. FB sana, FB sini buat, panggil orang naik atas petas. Saya beli saham dengan ni RM25,000, RM30,000, saya untung besar. Bang, kita jangan action dengan Allah. Yang bagi rezeki Allah. Kena ingat tu Jangan takabur dengan rezeki yang Allah bagi. Pertama, kita ucapkan syukur Alhamdulillah, walaupun sikit, walaupun banyak, syukur Alhamdulillah sebab rezeki Allah bagi kat kita ni semua ni ada hikmah-hikmah tertentu. Andai kata kita beli saham, kita masih rugi, ada sebab kenapa kita rugi. Kita kena tengok balik apa sebenarnya yang kita telah lakukan.
Kalau kita beli untung pun ada sebab. Kadang-kadang Allah nak uji kita. Kita rugi pun Allah uji kita. Cuma kita jangan fed up lah. Sebab saham ni salah satu cara untuk kita menjana pendapatan sebenarnya. Ramai orang kita, terutama orang Melayu, bila kita cakap saham, takut, oh saham ni untuk orang kaya-raya je main. Aku tak kaya macam mana saham ni, aku tak pandai lah, aku SPM tak apa, SPM aku lepas keluar SPM kan, SPM aku pun fail lah, aku mana boleh main saham, aku bodoh lah, aku tak boleh main saham lah. Bang, kau profesor pun, kau main saham tak semestinya kau untung bro, kan? Tapi tak adalah kita kata orang bodoh pun, tak apa, you bodoh main saham, itu rezeki Allah. Tapi kena ingat, you tinggi mana, you pandai mana pun, kalau tak ada teknik yang betul, you tak tahu nak jaga emosi you dalam saham, tak semestinya you akan untung. Tak semestinya you akan kekal lama dalam saham. Kita dalam saham, kita nak consistent gain. Bukan you kata gain hari ni 10,000, 20,000 tu. Kalau dapat macam tu, alhamdulillah. Tapi kalau you gain RM10 pun, lagi syukur alhamdulillah bila you boleh consistent gain RM10. Kalau you boleh gain RM10 satu hari, after deduct you punya cost everything, then you dapat gain RM10 satu hari. Kalau kita ada 20 hari trade, you dah untung berapa dah bang? Siapa nak bagi kita RM10 satu hari? Duduk dalam account kan, kita boleh buat duit RM10. Alhamdulillah benda ni. Cuma mind kita selalu cakap kita nak banyak, kita nak sentiasa benda yang besar. Kita tak menghormati duit. Seni menghormati duit tu fail bagi kita. Kalau banyak mana baru you nak hormat duit, you dapat segi 4 tingkat duit ada, baru kita nak hormat duit. You rasa you dah 4 tingkat duit you ada, 4 tingkat bangunan you ada, you still nak hormat ke? Tak bang, you nakkan tak 8 tingkat pula lepas tu. So walaupun sedikit, bersyukur, hormati seni menghormati duit. Kan, tapi janganlah jadi kedekut haji Bahid, jadi Pak Bahid sangat kan, kita kedekut sangat kan. Kita menghormati duit, kita tahu susah payah kita nak berapa duit, walaupun untuk RM1 syukur alhamdulillah, kalau banyak alhamdulillah, kalau boleh konsisten itu lagi bagus. Yang penting sentiasa berusaha. Sentiasa berusaha bagaimana untuk kita menambahkan pendapatan kita. Kalau malas nak menambah pendapatan tapi berangan nak cari duit, susah nak cakap lah bang. Ini sifat orang Melayu kita lah terutamanya kan. As trader ataupun investor, you kena hormat duit, jaga capital kita. Okay, so ini antara yang boleh abang share lah. Sebab ada yang suruh abang bercerita mengenai seni dalam saham. Pertama kita buat seni buat duit tadilah. So insyaAllah ini kita sekadar kita berborak-borak bersama apa yang abang, idea-idea abang lah. Ini kita tak adalah cakap benda ni satu kajian sistematik apa. Tak, ini daripada segi pengalaman yang telah lama abang ceburi dalam bidang ni. So kita jumpa lagi. Jangan lupa pada yang belum subscribe channel YouTube Saka Saham, sharekan pada member-member lain. Free je bro benda ni. InsyaAllah banyak lagi yang kita akan bincang-bincangkan. Terutama abang akan bincangkan bab emosi, bab psikologi dalam bidang pelaburan saham ni. Sebab abang lebih suka bab-bab psikologi. Bab-bab psikologi trader, psikologi investor ni adalah lebih dekat dengan jiwa abang sebenarnya. Selain daripada technical analysis pun merupakan abang punya salah satu lagi bidang yang abang bukan nak kata pakar lah, tapi kita boleh berkongsi ilmu lah. Bab psikologi, bab technical analysis. Bab FA ni abang kurang sikit. Kita mungkin FA boleh kita cari pada cikgu-cikgu FA lain. Sebenarnya menjadi guru dalam bidang saham ni ataupun guru mana-mana guru pun perlukan sentiasa kita perlu menambah ilmu lah. Macam abang pun tak adalah ilmu banyak mana, sentiasa juga nak menambah ilmu. Apa yang ada kita sharekan sama-sama. So jangan lupa share Saka Channel. Kita jumpa dalam Santai Traders. Alhamdulillah kelas hari ini dah settle tadi. Kelas hari ini semalam dengan hari ini kelas abang Teknik Channel dan Contrarian. Alhamdulillah kita dapat sharing ilmu.
pada student-student baru kita. InsyaAllah lepas ni kita akan buat lagi kelas teknik channel, maybe bulan, tengoklah sama ada akhir bulan 3 ataupun awal bulan 4, dan kita akan cuti dalam bulan puasa dan Syawal nanti. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.